Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Alhamdulillah, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan pertemuan pada pagi ini. Sukacita pada pagi ini saya menyambung kembali dalam bicara ad-din, bicara ilmu yang berkaitan dengan satu syarah kitab Bertemu Janji Allah Subhanahu wa taala. Betapa musannaf kitab, pengarang kitab menyatakan beberapa tajuk dalam tentatif jadual kita dalam perjalanan rehlah kehidupan ini. Betapa suatu hari nanti kita akan bertemu. Satu janji Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu telah Allah tunaikan janjinya. Maka pada pagi ini kita akan mendengar dengan baik pernyataan musannaf kitab ini membentangkan bagaimana bumi dan hari menjadi saksi. Yang mana saksi-saksi yang jujur untuk mengembirakan orang yang kehidupannya dihiasi dengan kebaikan. Saksi-saksi seumpama bumi dan hari akan mengembirakan orang-orang yang melakukan ketaatan, yang melakukan amal kebajikan yang saleh-salehah, takwa dan ikhlas sungguh kepada Allah. Namun saksi-saksi seumpama bumi dan hari ini juga akan mengkhabarkan segala amal perbuatan yang tidak baik, yang bermaksiat maupun yang engkar, yang zalim, maka akan dibentangkan amal itu dengan bumi dan hari juga menjadi saksi buat si pelaku ataupun mereka yang melakukan demikian itu. Maka ada dalam suatu pernyataan Imam Tirmizi meriwayahkan suatu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya setelah Rasulullah membaca suatu firman Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi yawma izin yasdurun nasu ashtatan. Nah, pada ayat yang keempat dalam surah Zalzalah, yawma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari ini, yakni pada hari kiamah, bumi akan mengkhabarkan beritanya. Suatu hari nanti akan berlaku bagaimana dibentangkan dalam surah Zalzalah. Surah Zalzalah termasuk surah di dalam juzuk Ammah. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
wa qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha. Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat, yakni yang dikandungnya, dan manusia bertanya pada waktu itu, mengapa bumi ini, mengapa jadi begini bumi ini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, khabarnya. Maka setelah membaca ayat-ayat tersebut, baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah perkabaran yang diceritakan oleh bumi itu? Maka para sahabat menyatakan, hanya Allah dan Rasul sahaja yang mengetahuinya. Rasulullah SAW mengkhabarkan, yakni yang dimaksudkan bumi mengkhabarkan beritanya adalah bumi akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Bumi yang kita diami ini akan menyatakan bahawanya si fulan itu telah melakukan sesuatu di belakangku. Dan hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Betapa suatu hari janji Allah akan sampai bumi yang kita diami ini akan berbicara, menjadi saksi di antara saksi yang Allah izinkan berlaku, iaitu bagaimana setiap amal perbuatan diri yang dilakukan secara seorang diri maupun berkumpulan, maupun dilakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, sama ada dilakukan pada siang maupun malam, sama ada diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia, semuanya Allah akan izinkan bumi ini menjadi satu saksi di antara saksi. Maka memberi pengajaran yang baik kepada kita betapa dalam rehlah perjalanan kehidupan kita, pastikan dalam keadaan kita ini melakukan amal-amal kebajikan yang diterima ataupun amal-amal ketaatan yang diterima Allah. Malu kita pada diri saya dan kita semua betapa sekiranya bagaimana bumi ini akan mengkhabarkan peristiwa yang benar-benar berlaku atas amalan yang kita lakukan. Bumi ini menjadi saksi. Dan dinyatakan dalam syarah Ibnu Katsir, dalam kitab Ibnu Katsir ini, berkaitan dengan peristiwa zalzalah, kegoncangan berlaku di bumi ini. Maka dalam riwayah Muslim dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, bumi menyemburkan segala isi perutnya semisal seumpama tiang-tiang yang diperbuat daripada emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh, ia berkata, dalam hal ini, yakni emas dan perak, aku akan membunuh. Dan datanglah seorang pemutus silaturahim, ia berkata, dalam hal ini emas dan perak ini aku akan memutuskan ikatan rahimku. Maka datanglah seorang pencuri, ia berkata, dalam hal ini, dalam kejadian bagaimana terbongkarnya daripada perut bumi keluarnya emas dan perak, maka dalam keadaan datanglah seorang pencuri menyatakan, dalam berkaitan dengan emas dan perak ini tanganku dipotong. Kemudian mereka membiarkan emas perak itu, tidak mengambil sedikit pun darinya.
Ini satu gambaran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana manusia ini apabila bumi ini mengeluarkan sesuatu yang di dalamnya, seumpama dalam surah Al-Infitar. Al-Infitar. Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Iza as-samaa'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal kawakibun tasarat wa izal bihari fud. Iza as-samaa'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal bihari kubun. Nah, dalam satu surah, seingat saya dalam surah Al-Infitar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu surah Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Iza as-samaa'un syaqqat. Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq bagaimana Allah nyatakan iza as-samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa khuqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila langit terbelah. Langit terbelah dengan maksud dan patuh kepada Rabb-Nya dan sudah semestinya ia patuh. Wa izal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Insyiqaq. Bagaimana Allah nyatakan peristiwa Yaumul Qiyamah, yang mana bagaimana akan diratakan bumi, kemudian bumi ini akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Maknanya semua yang ada dalam perut bumi ini akan dikeluarkan, sama ada emas ataupun perak, oil and gas, termasuk juga mayit. Orang yang telah mati akan diselongkal keluarkan ketika bumi ini. Dan apabila manusia bertanya, waqalu, manusia bertanya, apabila manusia bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila peristiwa itu berlaku, manusia bertanya pada ayat dalam surah Zalzalah ini, setelah Allah nyatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Dan apabila terjadi keadaan itu dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini, maka dinyatakan dalam syarah kitab Ibn Katsir ini, manusia tidak percaya ketika bumi bergoncang, kerana sebelumnya bumi ini tenang. Satu ketika akan berlaku kegoncangan. Maka pada waktu itu manusia secara majoritinya akan bertanya apa sebenarnya yang berlaku pada bumi ini.
yang asalnya bumi ini dalam keadaan kukuh, dalam keadaan tidak bergoncang, tiba-tiba berlaku kegoncangan, seumpama dinyatakan dalam surah Zalzalah ini. Dinyatakan namun tiba-tiba sahaja berlaku sebaliknya. Bumi bergoncang dengan hebat dan dahsyat. Sungguh telah tiba waktunya apa yang telah dijanjikan Allah pada bumi berupa kegoncangan hebat yang tidak biasa, tidak bisa ataupun tidak mampu dihindari lagi. Kemudian bumi melontarkan seluruh mayat ataupun semua mayit dari kalangan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Kemudian manusia tidak mempercayai hal itu. Namun bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga dengan langit. Berlakulah peristiwa Yaumul Mahsyar. Baik. Saya merujuk kitab ini. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan saksi-saksi yang bakal mengkhabarkan segala amalan manusia. Bumi akan menjadi saksi dan menceritakan semua perbuatan manusia yang telah dilakukan di bumi ini, yang terdahulu. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar malaikat bagi mencatatkan segala amal baik dan amal buruk secara terperinci. Rekod peribadi manusia disediakan oleh malaikat itu sudah cukup lengkap bagi membuktikan seseorang itu sebagai seorang yang mempunyai amal soleh ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala pula menghadirkan saksi yang melengkapkan lagi pertuduhan terhadap hamba-Nya di mahkamah Allah di akhirat nanti. Secara ilmu telah dikhabarkan bagaimana saksi-saksi Allah, termasuklah para malaikat. Dalam surah, bagaimana Allah nyatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim min habzihi wa nafthihi wa nafsihi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar menyatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikat yang mulia tugasnya mencatat segala amal perbuatan manusia. Bagaimana mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Walaupun malaikat Allah Subhanahu Wa Taala telah beri tugas khas, seumpama malaikat kiraman katibin, dua malaikat raqibun atid ini, namun demikian bumi ini sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dia menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan di semasa hidup di dunia ini. Maka dalam beberapa siri terdahulu telah dinyatakan mengenai saksi-saksi bagi manusia di akhirat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Saksi-saksi tersebut terdiri daripada anggota tubuh manusia sendiri yang akan bercakap benar di mahkamah Allah. Dengan hadis riwayat Imam Tirmizi ini menambah lagi iaitu maklumat betapa saksi manusia ini antaranya iaitu bumi. Bumi tempat manusia bergelanggang, yakni dan dalam masa yang sama pentas melakonkan watak baik maupun watak jahat. Di bumi ini ia hanyalah makhluk beku yang tidak di bumi, yakni bumi ini hanya makhluk beku yang tidak pernah membantah apa jua tindakan manusia terhadapnya. Tetapi di akhirat bumi adalah makhluk Allah yang diberi kepercayaan bertutur dan menjadi saksi untuk setiap perbuatan manusia. Semestinya mudah bagi bumi melaporkan apa yang telah disaksikan di waktu di mahkamah Allah bersidang di akhirat nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan mengkabarkan bagaimana amal perbuatan manusia. Walaupun bumi ini satu tempat kediaman yang tempat kita menetap ataupun kita duduk dan ataupun tempat kita berpergian ke mana, ke hulu, ke hilir dan sebagainya.
namun dalam diam bumi ini akan menjadi saksi dan akan diberi keupayaan bertutur menyatakan dan menjadi saksi atas segala perbuatan manusia. Abu Naim menyatakan satu hadis melalui Maqal bin Yasar, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari yang mendatangi keturunan Adam melainkan hari itu memanggil, wahai keturunan Adam, sesungguhnya aku adalah hari baru. Aku dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat apa yang kamu kerjakan dan akan menjadi saksi kamu di akhirat, di hari akhirat nanti. Yang kedua, pada pagi ini selain pada bumi, maka hari pula menjadi saksi. Rupanya ada dalil dalam diam kita kena terima secara hakikat betapa dari segi ilmu hadis, bagaimana ada suatu hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bagaimana hari akan mendatangi keturunan Adam. Setiap kita hari ini menjadi saksi. Bermula hari Isnin sehingga hari ketemu dengan hari Isninnya. Bermula hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, maka kesemua hari-hari ini sebenarnya menjadi saksi dalam kehidupan kita. Jadi bila kita faham secara ilmu bumi dan hari ini, apatah lagi hari menjadi saksi, bagaimana untuk kita lakukan amal perbuatan semasa hidup di dunia ini. Dan hadis riwayat Abu Naim ini menambah lagi satu lagi saksi betapa manusia di akhirat nanti. Kali ini hari didatangkan oleh Allah sebagai saksi kepada manusia sebagaimana hari yang silih berganti, maka pergantian itu menunjukkan hari itu sentiasa baru. Hari yang berjalan sekarang adalah lanjutan daripada hari-hari yang lepas, namun hari ini bukanlah hari semalam yang sudah berlalu. Musannaf kitab ini menyatakan bagaimana hari-hari ini adalah hari yang penuh makna. Sama ada hari yang semalam ataupun hari yang semasa ini, hari ini ataupun hari yang akan datang. Bukankah ada dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Pertukaran malam dan siang itu maksudnya nisbah kepada hari. Hari. Dalam satu hari ada siang dan malam. Hakikat sebenarnya menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita secara ilmu berkeputusan dengan akal yang waras, iaitu secara ilmu dipandu arah, akal itu dipandu arah oleh ilmu. Bila akal dipandu arah oleh ilmu, kita bagaimana keterangan ayat Allah Al-Bayyinah menyatakan tanda-tanda pertukaran malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya hari ini, pada hari seumpama hari Selasa, semalam hari Isnin. Jadi siapa yang meyakini betapa apabila hari ini diisi dengan amalan-amalan ketaatan yang ittiba' sunnah, ittiba' ikut akan perintah Allah, niscaya beruntunglah dia. Beruntunglah dia kerana kita dapati dari segi perbuatan fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, bagaimana Rasulullah berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Bila ditanya keterangan tentang fi'li perbuatan Nabi begitu, maka Rasulullah menjelaskan betapa aku sukai amalan ni, amalan manusia ni akan dinaikkan, dihimpun dalam kantongan amal ni akan dinaikkan ke hadarat Allah. Berlakunya pada hari apa? Hari Isnin dan Khamis.
Maka kerana itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat hadis yang sama ini, aku sangat sukai agar amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ini, dilakukan oleh baginda Rasulullah, iaitu dinaikkan dengan penuh ketaatan kepada Allah. Maka itu pasallah, itu sebablah Rasulullah SAW suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hari Isnin dan Khamis. Jadi kita ambil ibrah pengajaran ataupun mauizah pada pagi ini. Rupanya hari-hari ini ada makna. Termasuklah hari Jumaat, Yaumul Jumaah pun ada nilai tambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita melakukan amal ketaatan. Terbit fajar pada subuh hari bererti hari baru yang mendatangi manusia. Berapa jumlah hari yang telah dilalui sepanjang umur manusia, maka sebanyak itulah jumlah saksi yang dinamakan hari itu akan menjadi saksi kepada manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya bermulanya terbitnya fajar, bererti terbitlah hari baru bagi manusia. Dan betapa jumlah hari-hari yang telah kita lalui sebenarnya sepanjang usia kita adalah menjadi saksi hari, sebagai saksi kepada setiap diri kita. Umur saya dan kita semua sekian-sekian umur. Jadi bilangan tempoh tahun yang melibatkan kiraan bulan dan kiraan hari, semuanya akan dihitung oleh Allah. Hari bagaimana di mahkamah Allah, di Yaumul Mahsyar, di Yaumuddin akan dipasang monitor, akan terpacar monitor skrin. Kalau di dunia ni ada skrin layar, kita boleh tonton secara ramai-ramai. Begitulah di padang mahsyar digambarkan bagaimana setiap diri ini akan menyaksikan. Ada kala dia menyaksikan diri dia sendiri. Diri dia sendiri pada tahun itu, pada bulan itu, pada jam itu, pada minggu itu, pada hari itu, pada saat itu dialah yang memperlakukan amalan itu. Sama ada amalan kebaikan apa, dan juga maknanya termasuk juga amalan yang maksiat ataupun mungkar. Kesemuanya akan dibentangkan di hadapan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pada waktu itu di Yaumul Mahsyar, di Yaumuddin, orang lain juga pada satu keadaan menyaksikan rakaman secara live, secara ulang, imbas flashback balik. Logik tak perkara ni berlaku? Logik. Secara akal kita boleh berfikir dengan baik. Ada masa rancangan drama ataupun filem diulang balik di channel TV. Boleh diulang balik, flashback balik, diulang cerita itu beberapa kali. Ini kan pula di mahkamah Allah, Allah sebagai Al-Malik yang merajai kerajaan, maka di waktu itulah tayangan semula ditayangkan di hadapan umat manusia. Di waktu itu apa yang saya dan kita akan rasa, wali'azubillah, mudah-mudahan Allah lindungi saya dan kita semua, dimalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Allah. Biarlah kita malu, ada sifat malu di dunia ini sebelum kita dimalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kerana setiap amal perbuatan kita, saya ulang balik, bukan bumi sahaja menjadi saksi, namun hari ini menjadi saksi. Maka bagi sesiapa yang baru mendengar hadis ataupun ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan hal demikian, maka kita boleh berfikir dengan tenang, daripada kita ini dimalukan Allah, dibongkarnya keaiban-keaiban diri kita di mahkamah Allah, dilihat, disaksikan, ditonton oleh majoriti ummah pada waktu itu, umat manusia diperlihatkan demikian. Maka sementara kita maknanya bertenang ini, maka kita buat keputusan yang bijaksana, kita limitkan sedaya upaya berusaha untuk meninggalkan amal-amal maksiat.
meninggalkan amal-amal yang merugikan kita di mahkamah Allah. Tahu-tahu umur saya dah sekian umur. Tahu-tahu umur kita masing-masing dah pejam celik, umur dah matang sebahagiannya. Namun demikian, katalah umur yang belum matang di bawah umur 40, 30, 20 dan sebagainya. Sebenarnya tidak mesti umur matang ataupun umur yang belum matang, 50, 60, apatah lagi umur subsidi, senior citizen, apatah lagi. Tentulah kena bijaksana. Tentu bijaksana untuk berkeputusan supaya kita menyediakan bekalan untuk hari yang akan datang, hari kemudian. Diriwayahkan dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijaksana iaitu orang yang menyediakan bekalan untuk hari yang akan datang, yakni hari akhirat sana. Hari akhirat ini berlaku bila? Apabila setelah mati. Apabila setelah mati, maka berlakulah sesi urusan akhirat. Ahli neraka disebut di sini, ahli neraka berpuas hati dengan peranan saksi-saksi itu kerana dia tidak pernah teraniaya. Kerana semua saksi itu berkata benar. Mereka bersaksi atas perintah Allah. Dengan itu manusia tidak sedikit pun merasa teraniaya, walaupun mereka terpaksa menerima natijah daripada saksi-saksi yang benar itu untuk menjadi ahli neraka. Sebagai satu keterangan, isi kitab ini menyatakan ahli neraka pun puas hati. Ahli maksiat pun puas hati. Ahli orang-orang yang dinisbahkan, dikategorikan mendapat seksa, mendapat azab Allah pun puas hati, kerana tidak boleh lari daripada saksi-saksi bumi dan hari ini berlaku adil kepada manusia. Tidak terlepas sebagaimana kita lakukan, manusia lakukan semasa hidup di dunia, sebegitulah akan dibentangkan bagaimana bumi ini sendiri dan termasuk hari sendiri menjadi saksi untuk berbicara kepada manusia apa yang dilakukan, sama ada mereka yang melakukan ketaatan ataupun mereka yang melakukan amal yang sebaliknya, termasuk mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Ahli neraka ini, waliyazubillah, iaitu mereka sebenarnya melakukan suatu amal yang menganiaya diri mereka sendiri masa hidup di dunia. Maka bila mereka dalam diam, mereka sedar ataupun sengaja ataupun tidak sengaja, bila sampai ke mahkamah pembalasan Allah Al-Ghashiyah itu, maka mereka terpaksa menerima hakikat betapa Allah Maha Adil, Al-Adlu, Maha Adil, dan bumi sendiri akan menjadi saksi, termasuk hari dan sebagainya. Ahli syurga sudah tentu lebih merasa puas hati dengan peranan saksi-saksi tersebut, kerana dengan kejujuran para saksi itu, mereka mendapat satu keadilan yang secukup-cukupnya daripada Allah. Allahu Rabbi. Tadi berkaitan dengan ayat Allah, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu dua malaikat mulia mencatat amalan manusia, yang mengetahui apa yang kita lakukan. Itu malaikat Allah. Malaikat Allah tidak terlepas bagaimana berdasarkan riwayat hadis, dua malaikat pencatat yang mulia ini tidak akan melepaskan catatan mereka, melainkan semuanya akan tercatat. Sama ada amalan itu secara seorang diri ataupun secara berjemaah ataupun berkelompok. Sama ada secara terang-terangan ataupun tersembunyi, ataupun dilakukan secara rahsia, secret recipe. Namun kesemua itu sebenarnya bagaimana apatah lagi saksi-saksi yang lain datang, bumi dan hari ini pun datang, subhanallah, sudah tentulah bagi mereka yang melakukan ketaatan, dinisbahkan ahli syurga Allah, maka mereka akan berpuas hati di yaumuddin, di hari agama nanti. Dalam satu hadis Abu Naim daripada Maqal bin Yasar juga, Rasulullah SAW menyatakan hari telah memberi beberapa nasihat kepada manusia.
Rupanya ada satu dalil berdasarkan hadis ini daripada Ma'qal bin Yasar menyatakan, iaitu bagaimana hari telah menasihati manusia dengan ucapan hari, iaitu hendaklah kamu wahai manusia setiap hari ataupun malam sentiasa melakukan kebajikan dan kebaikan, supaya aku dapat menjadi saksi untukmu di akhirat kelak. Berbuat baiklah ketika aku, yakni hari bersamamu, kerana apabila aku beredar meninggalkan kamu, kita tidak akan bertemu lagi. Adapun hari yang datang berikut adalah hari yang baru. Maka secara ilmu di sini kita faham, kita kena beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ini, bagaimana rupanya hari ini dia ada seruan dia kepada manusia. Hendaklah kamu wahai manusia setiap hari sentiasa melakukan kebajikan dan kebaikan. Kerana aku kata hari, aku sendiri akan menjadi saksi untukmu di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Di hari suatu hari kemudian nanti, bagaimana dinyatakan hari sendiri berseru. Seumpama hari Selasa maupun besoknya hari Rabu dan sebagainya, maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Hari Rabu ni maknanya berbuat baiklah. Ketika aku, yakni hari ini bersama denganmu. Kerana apabila aku telah beredar meninggalkan kamu, tidak akan bertemu lagi. Adapun hari yang datang berikutnya adalah hari yang baru. Rupanya hari ini ada nilai. Nilai. Kita ingat emas, permata, belian ada nilai. Rupanya secara ilmunya hari ini ada nilai. Kalau masa tu ada nilai, wal as innal insana lafi khus. Demi masa manusia, demi masa innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia ni benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Sukacita saya dan kita semua, kita ulangi satu surah, walaupun kita baca dan baca berulang kali. Umpama surah Al-As itu, sebenarnya sesiapa yang menghayati surah Al-Asr, demi masa itu, dia akan mengingatkan diri dia. Tu ketika kita membaca ayat-ayat Allah ataupun surah, seumpama dalam juzuk Amma, seumpama dalam surah Al-As itu, elok juga kita baca ketika dalam solat, ataupun di luar solat. Duduk saja-saja dalam tempoh karantin ini. Jadi apa salahnya lidah ini biasakan dengan zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling ulung iaitu mengingati Allah wasilah dengan ilmu wahyi, membaca ayat-ayat Allah. Dan masa yang terbentang dengan baik, Masya Allah, masa yang terbentang dengan baik ini sangat bernilai tinggi. Bila kita melantunkan, mengungkapkan kalimah-kalimah yang mengingatkan diri kita betapa hari juga sangat bernilai tinggi. Maka kita penuhilah hari-hari yang mendatang ini dengan amalan-amalan yang soleh. Yang soleh. Bila kita baca Al-Quran pada lidah kita, kita ingatkan pada diri kita sendiri. Itu homework. Ketika stay at home ini, homework kerja rumah. Biasa kerja rumah ni, suri rumah lah wanita yang biasa buat, ya tak? Rupanya bagi lelaki maupun muslimin, tak kira usia matang ataupun belum matang dan sebagainya, apatah lagi usia senior, orang lama lah, maka hari yang ada ni sebenarnya baki hari kehidupan kita dah. Setiap nafas yang keluar ni rupanya dia isyarat yang jelas. Kita kena terima secara ilmu, secara hakikatnya dia semakin dekat dengan umur yang akhir. Yakni apa? Makin dekat kita dengan panggilan ilahi. Percayalah tidak akan rugi
pesanan demi pesanan oleh para asatizah agar kita memanfaatkan hari ataupun masa ataupun ketika kita berada di bumi yang sementara ini, kita sebaiknya melakukan amal-amal seumpama menunaikan solat dengan khusyuk. Dah solat dah, bukan tidak solat. Sebahagian kita dah solat dah, yang menyaksikan para penuntut ilmu, para pencinta ilmu ni dah solat dah. Cuma masih lagi timbul persoalan pada diri saya dan kita semua. Bila ada satu perasaan, elok juga perasaan ni rasa tidak sempurna pada diri kita. Orang yang beriman, dia akan merasakan ada sesuatu yang perlu dicukupkan secara batin, secara dalaman kita, dengan amal-amal ketaatan. Jadi seumpama dah solat dah puasa dah, tapi sejauh mana puasa ataupun solat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini titik persoalan saya dan kita semua. Maka hari adalah makhluk Allah yang mengingatkan manusia supaya melakukan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Seruannya itu sudah pasti tidak akan didengar oleh panca indera telinga manusia, tetapi melalui hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW. Setiap mukmin yang sentiasa mengambil tahu ajaran baginda, khususnya mengenai hari akhirat, akan bertemu juga dengan perkara itu. Ni untungnya bila kita baca kitab berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Kitab bertemu janji Allah ni, kitab bertemu dengan janji Allah ni, subhanallah, maknanya satu kitab yang elok kita baca secara berkala. Kita baca dan baca, dia menyedarkan hakikat betapa dunia ini tempat tumpangan sementara, akhirat yang kekal abadi. Maka hari-hari yang kita lalui ini sangat bermakna, sangat bernilai tinggi. Dan orang mukmin ini, bukankah telah disebut, diisyaratkan bagaimana para ulama menyatakan sifat ataupun sikap orang mukmin ini hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik pada hari ini. Cuba setting mindset, masukkan di minda kita ini, di waktu malam, boleh kita berfikir, bermuhasabah diri. Ada masa kita bermuhasabah diri apa yang telah dilakukan secara harian. Bila nak tidur, nak landing time, setelah membaca beberapa bacaan sunnah yang Rasulullah syiarkan baca, maka subhanallah, elok juga kita diam, kita fikir, apalah nasib kita ni. Apa yang telah kita lakukan pada siang hari tadi. Malam kita berfikir tentang apa yang kita lakukan sejak bangun daripada tidur tadi, sedap celik mata tadi, sampailah nak tidur pula malam ni. Maka para ulama mereka itu melakukan ketika muhasabah diri ini ketika sebelum tidur. Macam orang meniaga, dia meniaga buka kedai pagi sampailah petang. Lah ni buka pagi, maknanya katalah pasar raya, minimarket, toke ataupun tuan punya kedai itu, dia akan buka pagi sampailah petang, sampai ke malam dan sebagainya. Maka di antara aktiviti ataupun yang dia kena lakukan, iaitu dia kena kira pendapatan pada hari itu. Jumlah pendapatan kasar ditolak dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Sama ada kiraan secara harian ataupun bulanan dan sebagainya, ataupun tahun. Begitu dalam kita boleh fikir secara bajet dan sebagainya. Subhanallah, apa yang boleh kita gendong. Orang meniaga, dia ada perkiraan dia untung dan rugi. Kita pun dalam diam sebenarnya, hakikat sebenar kehidupan ini, sementara hidup ini, kita kena fikir juga tentang urusan akhirat. Urusan akhirat, kerana termaktub dalam beberapa hakikat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula.
yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam surah Al-A'la. Bagaimana akhirat itu lebih kekal abadi. Urusan akhirat itu lebih kekal abadi. Bila mana kita melakukan hal-hal ketaatan, sebenarnya natijahnya untuk akhirat. Saya ulang balik, pejam celik, diam-diam umur kita sekarang ni. Jadi kita tidak tahu bila lagi, bagaimana andai kata hayat kehidupan kita ni ada 100 hari, apa yang kita nak buat? Andai kata, boleh jamin tak boleh jamin. Andai kata hidup kita ni ada 40 hari, apa kita nak buat? Itu andai kata. Apakah jaminan 40 hari sampai? Tidak. Tak ada siapa pun boleh jamin. Andai kata hidup ini ada 30 hari, sebulan lagi. Itu andai kata, belum cukup lagi. Belum ada jaminan lagi. Rupanya subhana rabbiyal azim. Rupanya tak ada seorang boleh jamin hayat kehidupan seseorang itu bertempuh seminggu, hatta nak menunggu sepetang nanti. Ni yang bercakap ni termasuk saya dan kita semua kena terima secara hakikat keimanan kepada Allah, yang Allah saja yang mengetahui umur kita ni. Maka kita tak tahu kita ni umur kita boleh sampai ke petang ataupun sampai ke malam ni. Kita menyaksikan sendiri betapa ada orang, subhanallah, ketika dia bercakap, Allah jemput rasmi dia. Ada beberapa orang soleh yang alim, mereka ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah agama Allah, bila menyampai tiba-tiba suaranya kendur, kemudian makin perlahan, yang keluarnya Allah. Dan berlaku beberapa bulan yang lalu, seorang alim bila dia memberikan tausiah tentang tauhid dan sebagainya, kemudian akhir kalam dia sempat mengungkapkan la ilaha illallah di hujung ucapannya. Ini contoh yang terbaik. Saya dan kita semua kena ambil contoh dalam amal ketaatan ini, orang yang rajin, orang yang mujahadah dan beramal. Kena ambil contoh yang itu. Namun demikian, bila kita berada di kemuncak, kita seorang yang ada harta, kita seorang yang ada pangkat, kita seorang yang ada pengaruh, maka kita yang berada di tingkat VVIP ataupun tingkatan orang-orang atas ini, orang yang ada harta, ada pangkat, hatta ada ilmu, kita kena pandang orang yang bawah. Ini adab kita, sunnahnya begitu. Maknanya bila kita berada di atas, kita tengok pandang orang bawah, orang yang sekadarnya harta mereka, orang yang miskin. Walaupun mereka seumpama mereka kurang ilmu, tapi tanggungjawab kita merendahkan hati, menyantuni, meraihkan orang-orang yang berada di bawah ni. Itu adab dia. InsyaAllah sekiranya hati kita, akhlak kita dalam keadaan demikian, waktu kita berada di atas, kita pandang, kita kena turun ke bawah, kita kena low profile, kena tawaduk. Kenapa? Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, bila mana kita dalam keadaan untuk meraih redha Allah, untuk melakukan supaya ada motivasi diri kita ni, maka dalam amal ketaatan kita tengok orang atas. Kita tengok orang yang mujahadah dalam beramal, orang yang soleh. Ada kawan-kawan kita, ada sahabat-sahabat kita, maupun ada ahli keluarga kita yang maknanya di depan kita, kita lihat mereka ini melakukan amal-amal ketaatan. Kita yang kata kita belum, kadang-kadang dengan saya dan di antara kita, bila kita tengok kenapa orang ni mujahadah dalam solat berjemaah, istiqamah dia waktu 5 waktu rutin mereka pergi ke masjid berulang alik ke masjid. Maka bila kita melihat demikian bagi muslimin, maka kita mencontohi. Dalam keluarga kita ada ayah ataupun ada mak yang maknanya mereka ini
memikirkan bagaimana nasib kehidupan. Apabila mereka telah matang usia, kita dapati bagaimana mereka mujahadah di waktu malam ataupun di waktu sepertiga malam ataupun di akhir malam, mereka mujahadah. Sebelum azan subuh, mereka menyempurnakan wuduk, kemudian mereka mendirikan beberapa rakaat solat dan sebagainya. Bila kita lihat amal perbuatan gini, kita anak ataupun menantu ataupun orang-orang muda dan sebagainya, maka kita ambil contoh. Kenapa mereka melakukan demikian? Kerana mereka telah matang dalam kehidupan yang berdasarkan ilmu di dada mereka. Wallahu alam, Allah yang mengetahui. Walaupun ilmu ni saya sangka baik kepada orang-orang terdahulu, makcik dan pakcik, tuan haji dan sebagainya. Ada orang ilmunya tidaklah setara mana, tapi kesedarannya, kesedaran diri dia tu, dalam diri dia ada kesedaran, dia memikirkan tentang nasib dia. Dia menyaksikan, setelah dia menyaksikan satu demi satu kematian, satu demi satu kematian disaksikan. Sebenarnya tazkirah kematian ini membuahkan suatu natijah, iaitu mengingati betapa suatu hari nanti kita semua akan mati. Maka bekalan yang terbaik iaitu bagaimana persiapan kita dengan persoalan akhirat. Maka tentulah orang yang berilmu, beriman, maka dia kena berkeputusan seumpama garis pandu telah dinyatakan seumpama dalam ayat-ayat Allah tadi. Yang akhir itu lebih baik daripada yang mula-mula. Dan dunia ini adalah suatu yang sementara, yang kekal abadinya akhirat. Akhirat. Dengan pengetahuan sedemikian, orang mukmin mendengar seruan, yakni hari melalui sabda Nabi SAW, pengajaran yang terkandung dalam sabda baginda yang mengkhabarkan mengenai hari, mengajak manusia supaya melakukan kebaikan adalah bertepatan dengan perintah Allah, perintah agama, supaya manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan dan keburukan. Justru seruan ini sewajarnya menambahkan keyakinan kepada orang-orang beriman supaya kebaikan itu dilaksanakan pada bila-bila masa sahaja. Sementara hari, yakni siang dan malam, akan menjadi saksi di akhirat di samping saksi-saksi yang lain yang telah dinyatakan di atas. Maka di antara khulasah pada pagi ini, kesimpulan pada pagi ini, oleh kerana terlalu banyak yang akan menjadi saksi selain pada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan juga para malaikatnya yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia, maka para orang mukmin perlu meningkatkan keikhlasan mereka dalam beramal. Kebaikan yang dilakukan tidak perlu diperagakan ataupun dipamerkan kepada manusia kerana sudah terlalu banyak saksi yang akan membuktikan di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Jadi dalam kita melakukan amal kebajikan, pastikan maknanya kita yakinlah, satu, Allah jadi saksi utama. Dua, malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat atid mencatat. Malaikat raqib yang sebelah kanan ni mencatat setiap amal kebaikan, kebajikan yang kita lakukan. Malaikat raqib. Bila ada dua saksi ni, kemudian ditambah lagi bumi ni menjadi saksi, hari ini menjadi saksi. Subhanallah, hari yang kita lakukan amal kebajikan menjadi saksi. Rupanya cukup dengan 4 saksi ni, apatah lagi badan kita sendiri, lidah sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri, hatta kulit sendiri, mata sendiri menjadi saksi, hatta kulit sendiri. Kulit ni menjadi saksi di akhirat nanti. Jadi bagi mereka yang melakukan amal-amal kebajikan, ibrah yang boleh kita ambil iaitu berhati-hati dalam melakukan ketaatan ini. Kerana jangan sampai kita terperangkap dengan beletan iblis. Kadang-kadang amal solehah ni, amal ketaatan ini diperagakan, ditunjukkan. Jadi musim beri bantuan sana sini ni, kita katalah begini, dengan kaedah apa, saya syorkan begini. Kalau kita nak bawa contoh pun, 1 cukuplah. 1 ke 2 cukuplah. Yang 8 ataupun katalah 10 kebaikan kita lakukan. 10 kebaikan kita lakukan, amal kebajikan ini.
kita infak, kita hantar makanan, minuman dan sebagainya, beri kepada orang yang berhak, asnaf dan sebagainya, orang yang dalam keadaan melakukan khidmat sokongan untuk memastikan wabak coronavirus ini tidak merebak, maka cukup dengan 1-2 kita pamerkan untuk memberi contoh kepada kawan-kawan sahabat kita, pada orang lain, agar melakukan amal-amal kebajikan, cukup. Maknanya boleh kita zahirkan. Namun demikian, jangan semua benda kita nak pamerkan. Kerana bimbang persoalannya di hati kita. Kerana beletan iblis ni dia sangat licik. Iblis ni dia boleh masuk, menyelinap, dia boleh bius, dia boleh hasut sehingga timbul perasaan apa? Perasaan ujub, bangga, ataupun sum'ah, heran dengan diri sendiri. Itu cabaran bagi mereka yang melakukan amal ketaatan, iaitu akan timbul perasaan-perasaan secara gangguan batinnya. Dia rasa dia heran dengan diri sendiri. Yakni dia dah melakukan amal kebaikan, jadi dia rasa syok dengan diri dia sendiri. Ataupun dia riak, menunjuk-nunjuk. Jadi riak ke, ujub ke, sum'ah ni boleh berlaku kepada mereka yang melakukan amal ketaatan. Maka kita bersederhana dalam hal ini, berhati-hati kerana beletan iblis ni sangat licik. Bila mana kita telah melakukan, subhanallah, telah melakukan amal-amal ketaatan, waktu itu Allah merahmati. Kerana nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Nahnu awliya'ukum dalam suratul Fusilat ayat ke-34. Ayat ke-34, 34 ke 35, bagaimana subhanallah Allah nyatakan wasilah dengan kalamnya, bagaimana para malaikat mengkhabarkan, ketika manusia di alam barzah, orang yang beriman bertakwa masuk ke alam barzah, para malaikat menuturkan, mengulangi kalam Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah peneman-peneman kamu dan pelindung-pelindung kamu masa kamu hidup di dunia. Rupanya antara khidmat sokongan Allah kepada manusia iaitu apa? Iaitu maknanya kita ni ditemani oleh para malaikat dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah. Termasuklah amal-amal secara bersendirian, kita secara bersendirian ataupun kita secara berjemaah, ataupun amalan secara terang-terangan ataupun secara senyap-senyap, secara secara rahsia. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara, termasuk pelihara hati saya dan kita semua daripada gangguan-gangguan beletan iblis ni. Kalau dia tengok orang ni dah taat, dia pergi masuk ke mana? Dia akan pergi dekat mana amalan yang seseorang tu suka. Katalah dia, maknanya iblis ni ataupun syaitan ni, pengaruh syaitan ni dia tak mampu untuk menipu dah dari segi amal-amal yang telah kita tinggalkan, amal maksiat. Maka dalam masa sama, bila dia tak boleh pergi pada ruang itu, dia akan pergi masuk pada ruang yang kita melakukan amal kebajikan. Dia timbulkan perasaan riak. Contoh solat, contoh puasa, contoh amal-amal kebajikan, kita bantu manusia yang lain dalam kesusahan. Dalam pada itulah kita kena hati-hati. Kita minta kepada Allah, ya mukallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dan dalam masa sama kita minta Allah jaga pelihara kita daripada gangguan-gangguan yang dalam selimut perkara ini berlaku. Perkara ini berlaku dalam selimut, maknanya dalam hati kita, kita minta Allah bersihkan. Tapi insya-Allah yakinlah, sesiapa yang banyak bersedekah, hikmah daripada sedekah itu Allah bersihkan hati dia. Kerana betapa ramainya manusia ambil perkakah dunia ni masuk dalam hati dia. Diletaknya apa? Diletaknya perkara-perkara mubah. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, di antara amalan yang menjadi penghambat ataupun menjadi benteng sifat takwa masuk dalam hati, dalam amalan, iaitu apabila berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, yang harus.
makan, minum, pakaian, kenderaan, kediaman, hatta menghimpun harta dan sebagainya. Subhanallah. Bila bawa masuk sehingga melekat dalam hati, bersarang dalam hati, yang saya maksudkan melekat dalam hati bersarang apabila berkira-kira. Kita sayang nak keluarkan. Apabila kita ni, bila seumpama Allah seru, bagaimana para muazzin memanggil kita bagi muslimin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, marilah mendirikan solat, marilah kepada kemenangan. Tiba-tiba seruan ilahi itu sepatutnya saya dan kita semua daulah kan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup bersaksi tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Allah. Dan aku bersanggup bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Subhanallah. Waktu kita ucapkan itu, sebenarnya tuntutannya kalimah azan itu kita kena tunaikan. Bukan buat saja dengar tak dengar. Sedangkan dengar azan, apatah lagi malam sungguh sekiranya azan itu berkumandang hampir dengan kediaman kita. Subhanallah. InsyaAllah berazamlah selepas ini. Apatah lagi kita berada di hampir di ambang Ramadan. Bulan Syaban ini bulan tarbiyah. Bulan juga diambang bulan untuk kita mentarbiyah diri kita. Bila masuk Ramadan dah tidak kekok, tidak gayat ataupun tidak susah untuk istiqamah solatul jamaah. Jadi bagi insan-insan yang ada iman di dada dan ilmu, kita buat pencerahan balik. Kita yakinlah dengan janji Allah bila muazzin azan mereka ini adalah orang-orang yang menjadi wakil kepada Allah, memanggil kita, marilah mendirikan solat, marilah kepada kemenangan, marilah kepada kemenangan. Hakikat itulah kita kena tinggalkan dunia ini. Bila kita angkat takbir bagi muslimin, tinggalkan semua urusan, kita daulahkan Allah dan ittiba, ikut bagaimana Rasulullah bermujahadah mendirikan solat secara berjemaah. Dan dalam tempoh kuarantin di lokaliti stay at home ni, kita sebagai ketua keluarga, ar-rijal kawamun 'alan nisa, lelaki pemimpin bagi wanita. Jadi orang di bawah tanggungan kita ni kita panggil sama-sama solatul jamaah. Jadi insya-Allah hasil daripada hikmah musibah ni sebenarnya ada hikmah yang tersirat daripada tersurat, iaitu kita boleh memperbaiki, mengisi ruang masa yang ada ini, maknanya membaca kitab Allah, membaca kitab hadis-hadis Nabi, membaca kitab-kitab agama, buku-buku agama, sehingga ada, bila mana kita ada ilmu, kita beramal. Bila ada ilmu, mana akan adalah insya-Allah pertambahan iman dalam dada kita. Dan di antara yang akhir disebut bagaimana Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan suatu hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud barang siapa yang sujud, yakni solat di bawah pokok ataupun di sisi batu, niscaya pokok dan batu itu akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Begitulah kehidupan insan di muka bumi, sungguh indah ini. Hampir semua benda yang ada di atas muka bumi ini akan menjadi saksi kepada manusia di akhirat. Mereka saling menawarkan diri untuk menjadi saksi yang jujur di hadapan Allah. Maka hadis riwayat Ibnu Mubarak ini menyebut mengenai solat yang didirikan oleh orang-orang mukmin, sama ada di bawah rimbunan pohon ataupun di sisi batu ataupun di atas rumput, malah di pantai, di sawah, ladang, di tepi sungai, malah di mana jua, semua makhluk, sama ada yang bernama pokok, batu ataupun rumput ataupun lumpur ataupun pasir, semuanya akan menjadi saksi sekali, menjadi saksi manusia di akhirat nanti. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, rupanya bila kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar, bila kita ada ilmu, Masya Allah, diberi pencerahan sedapatnya pada pagi ini, rupanya semuanya menjadi saksi. Pertama, saya ulang sebut, Allah jadi saksi ucapan saya pada
seumpama pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW akan menjadi saksi ke atas umat-umatnya yang mujahadah ittiba' akan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri akan menjadi saksi bila mana kita melakukan amal-amal sunnah. Rasulullah akan menjadi saksi kita. Bukan sekadar hafaz hadis, tapi selain beriman dengan ilmu hadis, ikut sunnah Rasulullah, maka sejauh mana kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, semuanya perkara itu menjadi saksi. Begitu juga bumi ini menjadi saksi, hari ini menjadi saksi. Maknanya yang telinga kita sedang mendengar ni pun menjadi saksi. Apatah juga mata yang menjadi saksi, lidah yang bercakap, lidah saya dan kita semua yang sedang, termasuk tangan-tangan yang komen pada pagi ini sendiri menjadi saksi. Saya nak contohkan, bila kalian antum mengungkapkan satu kalimah hamdallah seumpama alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, berdasarkan suatu dalil bagaimana kalimah hamdallah ini, kalimah alhamdulillah, segala pujian bagi Allah ini diletakkan di sebelah satu neraca timbangan Allah, di neraca timbangan Allah. Apabila dia letakkan kalimah alhamdulillah ni, sebelah ni dia letakkan langit dan bumi. Subhanallah, subhana rabbil azim. Kalimah alhamdulillah ini beratnya lebih berat daripada langit dan bumi ni. Kerana apa? Kita tasdik dalam keimanan kita betapa Allah lah segala-galanya tempat kita memuji. Selayaknya yang selama ini Allah telah bukan sekadar telah jadikan kita, bagaimana ayat Allah nyatakan, ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bagaimana dalam suratul Mulk, suratul Mulk Allah nyatakan satu kurniaan nikmatnya kepada saya dan kita semua. Pada ayat yang ke-24, pada ayat yang ke-23, 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran dan penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sangat sedikit kamu bersyukur. Maknanya ayat ini, ayat ke-23 dalam suratul Mulk ini nak menyedarkan saya dan kita semua, apakah selama ni kita bersyukur? Apakah selama ni kita bersyukur tak? Maknanya betapa Allah telah menjadikan kita sebagai insan. Apatah lagi kita kena sedari diri kita ni, kita menjadi insan terpilih, yakni sebagai orang yang beriman, yang Islam, yang menganut agama Islam, dan dalam masa sama kita menjadi insan yang terpilih. Di waktu Allah izinkan kita melakukan amal ketaatan, amal ketaatan, demi ketaatan yang kita lakukan sebenarnya Allah yang izin. Allah yang jadikan, beri kekuatan pada tubuh kita ini dan dijadikan bagaimana pendengaran, pendengaran dan penglihatan ini. Betapa ramainya, sementara sebenarnya kita boleh menginsafi diri saya dan kita semua, sementara telinga masih mendengar, sementara mata masih melihat, maka kita kena ada satu perasaan dalam dada kita, rasa syukur kepada Allah, sering mengungkapkan kalimah alhamdulillah, walaupun mata dahulu, telinga dahulu mendengar, tapi ada orang maknanya kurang mendengar, namun masih boleh berusaha untuk mendengar lagi. Begitu juga mata dahulu
maknanya terang. Sekarang ni sama-sama dengan usaha sedikit pakai cermin mata untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab dan sebagainya, maka usaha itu adalah sebagai suatu yang maknanya kita boleh usaha untuk bagaimana kita menginsafi rupanya betapa nikmat Allah jadikan kita ni sebagai insan, kemudian dalam masa yang sama pendengaran dan penglihatan ni, maka kita kena ada rasa syukur kepada Allah. Sementara mata kita masih mampu melihat alam ini, ada seorang hafiz Quran, anak muda khatam hafazan yang baik, seorang di tanah Arab sana, ayah dia Masya Allah hari-hari bawa dia, anak dia ni yang buta ini untuk menghafaz ayat Allah, berulang alik untuk berguru dengan seorang hafiz Quran. Ringkas cerita pada pengkesahan hujung ini nak menyatakan subhanallah, apabila ayah ni sering hantar dengan berapa tempoh saja Allah merahmati, sehingga anak yang kecil ini, yang remaja ini, bila walaupun dia buta tapi alhamdulillah dia telah khatamkan hafazan. Yang buta hafaz, yang mata yang terbuka ni ayah dia tidak hafaz, tapi rahmat niat seorang ayah untuk menjadikan anak ni menghafaz ayat-ayat Allah, maka keberkahan atau usaha ayahnya ulang alik ke tempat untuk belajar hafazan itu, alhamdulillah Allah tunaikan. Subhanallah, apabila setelah khatam dengan hafazan yang baik, maka satu ketika ditanya oleh seorang wartawan, apakah nikmat yang Allah telah kurniakan kepada enta sebagai hafiz Quran? Dia yang buta ini menyatakan subhanallah, satu nikmat yang saya merasakan tentang kenikmatan Allah ni, iaitu dia rasa bersyukur. Allah timpakan musibah mata tak nampak ni, menyebabkan timbul kekuatan bagi hati dia untuk mengisi masa lapang yang ada. Kemudian betapa hati dalaman dia dengan maksud apa? Dia mengikut suluhan ilham yang baik supaya dia mengisi ruang masa itu dengan membaca ayat-ayat Allah. Dan dia menyatakan hikmah Allah butakan mata inilah yang menyebabkan dia boleh hafaz Quran. Dan dia menyatakan apakah permintaan dia, apakah permintaan dia sekiranya dia boleh berdoa di sisi Allah. Maka dia menyatakan subhanallah, waktu dia menghafaz ayat-ayat Allah dalam keadaan buta, maka dia tetap bersyukur dengan musibah yang berlaku, kerana dengan musibah yang berlaku itulah Allah maknanya memilih dia sebagai seorang yang hafiz Al-Quran. Dan dia minta kepada Allah biar dikekalkan. Kerana apa? Kekalkan biar mata dia tidak melihat alam ini. Kerana apa? Dia bimbang kalau dia melihat alam ini, subhanallah, menjadi hijab pada dada dia, pada hati dia menghafaz ayat-ayat Allah. Dan perkara ini benar-benar berlaku. Subhanallah, kita lihatlah mata kita kena awas. Bila kita guna pakai mata ataupun pendengaran kita ataupun lidah kita kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya, contoh ghibah, mengumpat, ataupun kita menggunakan mata kita ini pada penglihatan-penglihatan yang tidak baik, maka akan terencatlah amal ketaatan kita. Dan begitu jugalah maknanya lidah kita daripada berkata-kata yang tidak baik, sebenarnya menjadi hijab kepada amalan-amalan ketaatan. Dan akhirnya saya nak menyatakan, bila kita berusaha untuk mengekang nafsu syahwat ni daripada melakukan amal-amal kejahatan, amal maksiat dan sebagainya, dalam masa sama kita tawajuh dengan Allah, memohon ampun kepada Allah, astagfirullah dan sebagainya, memohon taubah kepada Allah, insya-Allah akan berlaku kejernihan dalam hati kita semua. InsyaAllah bila berlaku kejernihan dalam hati kita setelah kita memohon keampunan kepada Allah, di waktu itulah ilmu ni masuk.
Di waktu itulah bila Allah datang ke keberkahan dalam hati kita bersarang, iman yang semakin menebal, di waktu itulah Allah bagi kekuatan pada hati ini, menggerakkan segala panca indera yang lain dalam ketaatan. Di waktu itulah mudah bagi seseorang untuk bangkit bangun di waktu sahur, di waktu diambang fajar, memohon ampun kepada Allah. Dalam masa sama Allah beri kekuatan bagi hati dia, perintah segala anggota yang lain, maknanya untuk taat kepada Allah. Dan bila mana perintah daripada Allah itu berlangsung dalam hati, dia akan terjema pada panca indera yang lain. Maka dia guna pakai telinga yang mendengar itu arah-arah ketaatan, arah jalan takwa kepada Allah. Dan dalam masa sama Allah hijab dia, Allah lindungi dia daripada berlakunya maksiat pada telinga, pada mata yang melihat, pada lidah, pada tangan dan kaki yang diguna pakai. Perkara ini secara spiritual berlaku bagi orang-orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia sebagai dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar ini. Maaf atas kekurangan bicara pada pagi ini. Jadi tentulah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kemas ataupun tidak sempurna itu kelemahan diri saya dan kita semua, dan kita masih ada tempoh bertenang untuk memperbaiki keadaan yang ada. Dan orang mukmin, orang beriman, dia kena merasakan diri ini tidak cukup dan perlunya penambahbaikan lagi atas apa yang telah dilakukan. Cukuplah sekadar ini. Maaf saya minta atas ketelanjuran masa maupun perkataan dan ucapan. Tidak ada niat lain melainkan ucapan bicara pada kali ini sedapatnya saya serahlah dalam pertimbangan Allah menilai amal kebajikan kita semua. Dan saya ucap syabas pada para penuntut ilmu dan pencinta ilmu dan sahabat-sahabat maupun kenalan, hatta ahli keluarga yang menyaksikan rakaman ini, sebagai bukti suatu hari nanti rupanya rakaman ini menjadi bukti bagi saya betapa saya telah menyampaikan sedikit sebanyak risalah agama. Yang menyampaikan ini hanya tukar sampai, yang beri taufik dan hidayah adalah milik Allah. Jadi kesemua kita tanpa kecuali kena tawajuh kepada Allah. Berseumpama Allahumma hdina fi man hadait. Ketika waktu seorang kita boleh sebut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Wahai Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang yang telah engkau tunjuki. Afiatkanlah aku, sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah engkau sejahterakan. Termasuk sejahtera ni bukan pada tubuh badan tapi pada hati. Afiat itu, kesejahteraan pada hati kita. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, pimpinlah daku sebagaimana orang yang telah engkau pimpin. Bayangkan doa ini biasa kita baca ketika doa kunut. Maka sunnah juga dibaca doa kunut itu ketika melakukan solat witir. Saya syorkan kepada muslimin muslimat ketika melakukan solat witir, yang mana solat witir ini tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, walaupun ketika apatah lagi bermukim. Ketika musafir, Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Rasulullah mendirikan witir atas kenderaan, atas tunggangan kenderaan Rasulullah SAW, keadaan rukuk dan rukuk dan kemudian tegakkan badan, kemudian Rasulullah rukuk, sujud untuk rendahkan badan untuk tanda isyarat sebagai sujud kepada Allah. Maka ketika di rakaat yang terakhir, sama ada rakaat yang pertama ataupun rakaat ketiga ataupun rakaat kelima solat witir tu, baca doa ini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man wa tawallana fi man tawallait. Dan boleh kita doa itu di waktu kita setelah solat sunnah. Waktu setelah solat sunnah kita boleh doa itu. Wahai Allah, tunjukilah kami sebagaimana orang yang telah engkau tunjuki, orang yang telah engkau beri petunjuk. Afiatkanlah kami sebagaimana orang yang telah engkau sejahterakan. Kemudian wa tawallana fi man tawallait. Pimpinlah kami sebagaimana orang yang engkau pimpin, ya Allah. Doa ini kalau kita hadirkan hati, faham dengan baik, cukup dengan taufik dan hidayah Allah, cukup dengan pemeliharaan Allah pada hati kita, pada tubuh badan kita, insya-Allah,
maknanya dalam jagaan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Barakallahu fiikum.